nak petang. Nafisa baru nak masuk Okey, ini adalah kedudukan bintang untuk minggu ini. So, cikgu rasa minggu ni adalah minggu terakhir untuk kamu semua kumpul bintang dan juga untuk dapatkan hadiah lah. Okey, so lepas je minggu ni habislah kita punya bintang-bintang ni. Jangan tak masuk pula minggu depan kelas. Okey, so sementara kita tunggu kawan-kawan kita, apa kata cikgu ada sediakan satu video ni sebagai untuk kamu punya tontonan lah. Lepas habis je kamu tonton video ni, cikgu akan pilih seorang pelajar untuk berikan idea dia berkenaan dengan video tersebut. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Safia tengah makan apa tu? Okay, Ashiki tengah masuk, dah masuk. Okay. Makan hati. Okay, kita tengok video ni, kita tengok sama-sama. Kalau sangkut ke, tengok je dulu sebab isi dalam video tu yang penting. Say it again. 41 steps straight ahead. Then 16 steps, that's from the door, fork right. 33 steps, turn right. Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. 4-door preferences from home interface. Importing preferences and calibrating virtual environment. Do a check on control surfaces. As you wish. Test complete. Preparing to power down and begin diagnostic. That's the coolest thing I've ever seen. Not bad, huh? Let's do it. Cikgu, videonya tak jalan. Kejap dah habis dah pun rasanya. Okey, untuk yang baru masuk, jangan terkejut. Ni bukan tayangan perdana untuk kita tengok movie sama-sama. Tengok PowerPoint cikgu pun dah sangkut dah. Okey. Sekejap Okey, so sekarang aduh, semua sangkut. Kejap ya. Anak-anak muridku sekalian. Okey, sekarang cikgu nak
Ashikin. Ashikin. Minggu lepas tak masuk kelas. Okey Ashikin. Boleh tak awak ceritakan apa idea awak berdasarkan video yang cikgu tunjukkan tadi? Apa yang awak nampak? Iron Man. Iron Man kan? Iron Man. Lagi? Apa yang awak nampak? Iron Man. Dia tengah buat apa? Dia tengok buat apa Dia tengah renovate. Renovate apa Ain? Renovate bilik pelukis. Bukan renovate bilik, renovate apa? Dia. Takkan kat sini Baju tak ada Tadi tu peminat Marvel dia kot? ketuk-ketuk besi tu ada api keluar. Maksudnya dia tengah buat suit dia kan, suit besi tu kan? Okay, so cikgu nak tanya kamu lah kan. Okay, apa nama lain bagi besi? Ferrum. Ferrum kan? Okay, so sekarang cikgu nak buka muka surat 275 dekat buku teks. Okay, lepas tu bagi tahu cikgu apakah koordinat bagi ferrum. Siapa yang paling cepat bagi, cikgu bagi 1 bintang. Boleh tak? Cepat. Muka surat berapa tadi? 275. Apa 5? 275 Alin. Apa 6? Apa tadi soalan? Bagikan koordinat bagi ferrum dekat jadual berkala tersebut. Dia kumpulan berapa, kala berapa? 8. Ni jap, kumpulan 8 kala 4. Betul. So Safia akan dapat 1 bintang. So yang lain tengok dia adalah dalam kumpulan 8 dan kala 4. Okey, so apa perkaitannya ferrum dengan pembelajaran kita pada hari ni? Siapa-siapa boleh kaitkan tak? Untuk peralihan. Unsur peralihan. Pandai Balkis. Sebab ferrum dia terletak pada unsur peralihan. So untuk unsur peralihan, itulah tajuk kita pada hari ni, iaitu unsur peralihan. Semua nampak tak slide? Nampak kan? Okay, so Nampak. sekejap Okay, so hari ni cikgu harap kamu semua boleh mengenal pasti kedudukan unsur peralihan pada jadual berkala unsur dengan tepat. Lepas tu kamu juga boleh menjelaskan contoh-contoh ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan dengan betul. Dan seterusnya kamu boleh menyenaraikan kegunaan unsur-unsur peralihan dalam industri dengan betul. Tiga perkara ni yang kita akan belajar dan kita akan capai pada hari ini. Okey, so pertama sekali kita tengok dekat mana kedudukan unsur peralihan ni. Okey, dekat mana? Kalau orang tanya dekat mana unsur peralihan ni, siapa-siapa boleh beritahu tak? Boleh bagi jawapan tak? Di antara kumpulan 2 dan 13. Pandai siapa tu? Shikin. Bagus. Okey, betul apa yang Shikin cakap. Dia di antara kumpulan 2 ni. Nampak kumpulan 2 yang blur ni? Kumpulan 2 dan kumpulan 13. Okey. So dia dalam kotak ni, kotak oranye ni, semua ni adalah unsur peralihan. Okey, so kecuali ada 2 unsur yang bukan unsur peralihan tapi dia ada dalam bahagian tersebut. Iaitu scandium dan juga zinc. So ingat dua unsur tersebut bukan unsur peralihan dan yang lain adalah unsur peralihan. Okey. Sekejap cikgu buka teks. Okey, untuk buku teks kamu boleh buka muka surat 101. Okey. Ingat dia kedudukan dia antara kumpulan 2 dan juga kumpulan 13. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah sifat-sifat fizik bagi kumpulan peralihan ni. Okey, kita tengok berdasarkan video Iron Man tadi, apakah sifat-sifat yang kamu boleh nampak berdasarkan kepada video tadi. Sifat-sifat unsur peralihan. Siapa boleh beritahu tak? Mudah terbakar. Berkilat. Dia berkilat kan? Mula-mula tadi dia berkilat kan? Okey, itu adalah dia punya ciri dia yang pertama dengan permukaan yang berkilat. Lepas tu, okey, kita boleh tengok
besi ni yang Iron Man tengah pakai ni adalah sangat keras. Dia keras berbanding dengan logam 1 dan juga logam kumpulan 2. Siapa-siapa tengok tak video yang cikgu bagi yang eksperimen kumpulan 1 hari tu? Tengok. Kalau kamu tengok, logam dia lembut ke keras? Lembut, dia potong guna pisau bilik. Boleh guna pisau je kan. Tapi untuk unsur peralihan ni kita tak boleh potong dengan pisau. Sebab kita kena potong dengan haba yang tinggi. Itu sebab kita katakan dia mempunyai takat didih dan juga takat lebur yang tinggi. Supaya kita boleh potong dia punya besi tu. Okey, faham kat sini? Dia mempunyai takat lebur dan juga takat didih yang tinggi. Okey, seterusnya macam tadi kamu tengok kan, dia celup besi tu dalam air kan. Perasan tak? Siapa-siapa perasan tak tadi? Tu maksudnya dia punya dia berat ke tak? Maksudnya ketempatan dia besar ke kecil? Besar. Besar kan. Sebab dia tenggelam kan. Okey, so ketempatan dia adalah tinggi. Dan seterusnya dia bersifat mulu dan mudah ditempa. Okay, siapa-siapa boleh tahu tak apa maksud mulu dan mudah untuk ditempa ni? Macam kalau haba tinggi macam lembut. Okay, nak dekat dah tu. Macam nak bengkok. Betul Mio macam cakap. Mio cakap tu mulu tu maksudnya dia macam wayar tau, macam dawai yang kita boleh senang nak bengkok kan semua kan. Tapi dia tetap keras kan. Dia tetap tak putus kan. Walaupun kita pusing ke, kita tarik ke. Betul kan? Itu adalah bersifat mulu. Kalau tempa tu yang macam Safiah cakap tadi, yang kita bila kita letak dekat haba panas, lepas tu kita ketuk untuk kita ubah dia punya bentuk dia. Faham tak? Itu mudah ditempa. Macam kita buat kita buat pedang kan. Yang kita ketuk supaya dia dapat bentuk pedang tersebut. Itu adalah mudah untuk ditempa. Okey, faham tak? Okey, ada 5 sifat yang kamu perlu ingat. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey. Ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan. Okey, yang pertama, unsur peralihan ni, beberapa unsur peralihan ni boleh dijadikan sebagai mangkin. Siapa-siapa tahu tak apa itu maksud mangkin? Enzim. Tak tahu. Itu dalam bio lah. Bio kan. Enzim. Okey, tapi dalam kimia ni, mangkin ni kita gunakan untuk kita mempercepatkan proses. Faham tak? Contohnya dekat sini, kamu nampak ni, gas nitrogen bertindak balas dengan gas apa ni? Gas hidrogen. Hidrogen untuk membentuk apa ni? Nitrogen hidroksida. Apa nama ni? NH3 ni. Nitrat. Bukan. Buat sikit-sikit. Nitrat apa nama dia? Mula dari huruf A. Nitrogen. A. Ya, A. Mula dari huruf A. Nama dia mula dari huruf A. Aluminium. Apa weh? Sekejap. Amonia. Ya, pandai Mirul. Pandai Mio Amirul. Amonia. Tengok kat mana? Mio tengok kat mana Mio? Entah. Dekat salah satu 3. Okey. Ada kat bawah. So nama dia amonia. So untuk kita hasilkan amonia ni, kita perlukan serbuk besi ataupun ferrum ni sebagai mangkin untuk kita cepatlah daripada dua bahan ni kepada amonia ni dia cepat berlaku. Itu maksud kita menggunakan dia sebagai mangkin untuk mempercepatkan tindak balas. Okey. So itu adalah ciri istimewa dia yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok ni. Okey, dia berupaya membentuk ion berwarna. Tengok ni. Dia berwarna-warni kan? Okey, cikgu nak tanya kamu, macam mana kita nak membentuk ion? Kita dah belajar dah ni.
Menerima elektron. Pandai. Safia. Laju pandai-pandai. Apa? Tak ada. Betul lah. So dia untuk menjadi ion dia perlu menderma atau menerima elektron. So unsur peralihan ni dia perlu menderma ataupun menerima elektron untuk menjadi sebuah ion. So ion ni dia membentuk ion yang berwarna lah. Contohnya kalau kamu tengok kat sini, ion kromium 3 ni berwarna hijau. Lepas tu ion dikromat ni berwarna jingga. Ion mangan berwarna merah jambu. Ion manganat berwarna ungu. Ferrum ni kamu kena tahu kamu kena kamu kena tahulah sebab dia antara yang paling famous lah. Kalau ferrum 2 warna dia hijau. Kalau ferrum 3 warna dia perang. Kuprum ni pun sama. Okey, kuprum ni ion kuprum 2 ni berwarna biru. Ingat Okey, so dia berupaya untuk membentuk ion yang berwarna. Menarik kan unsur peralihan ni. Okey, seterusnya unsur peralihan ni juga boleh mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Kalau kamu tengok ni, vanadium ni, dia ada charge 2 positif, 3 positif, 4 positif, 5 positif. Kromium ni sampai 3 nombor pengoksidaan dia. Manganis ni 2. So ion ni tadi macam kita cakap tadi, ion ferrum 2 berwarna hijau kan. Ion ferrum 3 berwarna perang. Okey. So dia boleh mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, seterusnya kita tengok Ais dah. apa? Dia nak minum ais. Kenapa pula nak minum air? Takkan tengok air unsur peralihan tu terus lapar. Minum ion tu. Esok tak datang kelas lah. Okey, seterusnya unsur peralihan ni juga berupaya untuk membentuk ion kompleks. Kalau kamu kan sebelum ni cikgu just tunjuk satu je kan, maksudnya Cu2+ je dia punya ion kan. Kalau kat sini kamu boleh tengok dia ada 2 sampai 2 dia punya unsur kat sini. Ada kuprum, ada amonia kat sini. So nama dia ion tetraamina kuprum. Tetra ni maksudnya apa? Dia ada apa? Dia ada berapa? Ada 3. Serius lah 3. Tetra 3. 3 lah. 7. 7. Yang 9. tak. 2. 12. Ada 4. Tetra tu maksudnya 4. Kau ni memang mandai. Okey, lepas tu tengok ni. Ferrum. Lepas tu dia ada cyanide kat sini. Okey, hexa ni apa? Berapa pula hexa? 6. 6 kan? Hexagon. Hexagon ada berapa bucu? 6 lah. So nampak tak? Dia ada banyak ion dekat sini. So dia macam kompleks lah. Dia macam ada banyak. So kita membentuk ion kompleks. So nak tengok ion kompleks ni macam mana? Macam ni. Tengok. Okey, ferrum ni adalah unsur peralihan. Dia sebagai pusat bagi ion ni. Tengok dia berganding bahu, bukan? Dia membentuk ikatan dengan apa ni? H2O ni apa? Air. Air. So ada berapa air kat sini? 6. 3. Serius Nafisah 3? 6 lah ni H2O juga ni. Yang ni cuma dia terbalikkan sebab O ni yang apa? Membentuk ikatan dengan ferrum ni. Nampak ni? Setiap ni ada O membentuk ikatan. So kita panggil dia ion hexa. Hexa ni ada 6. Aqua ni adalah air. Hexa aqua ferrite. Okay, ferrite ni adalah ferrum lah. Ferrum 2. Itulah maksudnya ion kompleks. Okey, boleh faham tak kat sini? Boleh. Boleh kan? Okey, senang je. Okey, itu antara ciri-ciri istimewa bagi kumpulan unsur peralihan. Iaitu yang pertama, dia boleh berfungsi sebagai mangkin.
Okay, yang kedua dia membentuk ion berwarna. Yang ketiga dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Dan yang keempat dia membentuk ion kompleks. So, kamu kena ingatlah keempat-empat ni. Boleh tak ciri-ciri istimewa dia? Senang je kan? Okay, so sekarang kita tengok kegunaan unsur peralihan dalam industri. Apa yang kita boleh gunakan unsur-unsur peralihan ni untuk kita hasilkan sesuatu. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, ferrum. Kita gunakan ferrum ni untuk apa? Kita tengok. Okay, ferrum digunakan dalam proses Haber untuk menghasilkan amonia. Macam Amirul cakap tadi, dia boleh menghasilkan amonia. Kita gunakan ferrum tu sebagai apa? Sebagai apa? Kita gunakan ferrum tu sebagai apa? Sebagai amonia. Sebagai mangkin. Mangkin. Dalam proses Amonia Haber. tu hasil. Ya. Okey, seterusnya. Okey, platinum. Okey, siapa boleh bagi koordinat bagi platinum? Dapat bintang tak cikgu? Dapat. Cepat. Sekejap, cikgu pun tengah cari. Kumpulan 10 Bulan 10. kalak 6. Kalak 6. Kalak 6. 10 kali 6. Siapa tu? Betul. Alin. Bagus. Okey, tadi Safia ni Alin kan? Okey, so Alin dapat 1 bintang. Okey, platinum ni kita gunakan untuk apa? Dia digunakan sebagai mangkin dalam proses Oswald. Ingat proses Oswald untuk menghasilkan asid nitrik. Okey, ingat Okey, seterusnya kita tengok vanadium 5 oksida, pentoksida lah maksudnya. So, okey, siapa-siapa boleh cari vanadium? Kubel 5 kalau 4. Siapa tu? Betul, siapa tu tadi? Laju betul. Siapa tu? Balkis? Balkis. Okey, Balkis Okey, nanti ingat cikgu untuk bagi bintang Okey, betul. So, vanadium pentoksida ni kita gunakan dalam proses sentuh untuk kita hasilkan asid sulfurik. Ada 2 asid yang kamu perlu bezakan asid nitrik dengan asid sulfurik. So, asid nitrik ni proses Oswald menggunakan platinum. Tapi proses sentuh ni menghasilkan asid sulfurik menggunakan vanadium pentoksida. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, siapa-siapa boleh carikan kat cikgu nikel? Kumpulan 10 kalak 6. Siapa tu? Kumpulan 10 kalak 6. 10 kali 6. Kalau 4 lah. Kalau 4. So semua salah. Kalau 4. Semua salah, semua tak dapat. Bintang. Separuh bintang aku. Tak ada. Okey, so nikel dengan platinum ni dah ada 2 lah unsur kat sini yang kita bolehkan yang kita gunakan sebagai mangkin untuk proses penghidrogenan minyak sayur. Untuk membuat margarine. So cikgu nak tanya kamu, apa beza margarine dengan butter? Butter my hair. Okay. Apalah. Betul lah tu, cuma Butter tu dapat buat tak ada kena-mengena lah dengan kita punya kelas kimia ni. Apa beza dia? Butter tu lagu BTS. Lagi tak ada kena-mengena. Sempat promote. Bukan silap. Butter tu daripada susu. Kita cuba cari. Tengok Butter lagi sedap dari margarine. Cikgu search Pandai lah, terus keluar butter BTS. Apa beza planta? Cikgu ni sabarlah. Yelah, cikgu pun tengah cari juga ni. Dah jumpa. So cikgu dah tahu jawapan dia. Tak ada beza pun. Aduh, Nafisa. Beza dia mahal lah. Butter lagi sedap daripada margarine. Butter dia jual dekat mall. Margarine dia jual dekat kedai runcit.
Tak. Dah lupa. Ya Allah korang ni kan. Macam dalam tak ais. Tak, ni cikgu bagi tahu Okey, margarin dia dihasilkan menggunakan minyak sayuran. Betul sayuran. Okey, lepas tu butter kita hasilkan melalui apa? Susu. Minyak susu Susu, tu lah. lemak. Dairy fat. Haiwan. Saya cakap dah tadi. Ataupun lemak haiwan lah. Itu sebab butter lagi sedap kan daripada margarine kan. Mana ada, saya bersyukur je. Okey, apa-apalah. Okey, tak apalah. Kita tengok nikel dengan platinum digunakan sebagai mangkin dalam proses penghidrogenan untuk menghasilkan margarine. Okay, ingat ada 4 unsur yang kita untuk hasilkan amonia, asid nitrik, asid sulfurik dengan margarine. Okay. Shikin tu kenapa tu? Cikgu, Ya. Ain tanya platinum tu sayur ke? Apa? Ain tanya platinum tu sayur ke? What? Tu rank PUBG. Ya Allah, korang ni. Platinum tu unsur lah. Digunakan sebagai mangkuk. Digunakan sebagai mangkin. Okey, cikgu nak tanya kamu. Apa nama lain bagi emas? Dia ada dalam unsur peralihan ni. Ni soalan cukup emas lah. Orang kan? Macam dari mana awak tahu, Safia? Omri. Betul, aurum. Kenapa aku tak tahu? Nama lain, nama dalam kimia lah. Nama dia aurum. So, lepas ni jangan terkejut orang panggil aurum. Aurum tu emas. Emas tu aurum lah. Nak pergi kedai emas. Nak beli orang cakap dekat orang tu. Cakap lah nak kena pelangkong dengan orang tu. Okey, seterusnya kita tengok kegunaan dia yang lain. Okey, kita tengok mangan ni digunakan untuk membuat kaca berwarna, kaca tingkap berwarna. Kalau kau tengok ni berwarna-warni kan kaca ni kan. Kalau kamu pernah tengok tak gereja yang dekat luar negara tu? Oh, pernah. Kan dia punya kaca dia berwarna-warni kan. So dari mangan dekat tingkap dia tu. So daripada mangan. So seterusnya ferrum besi lah kita gunakan untuk membuat jambatan. Dan seterusnya titanium ni kita gunakan untuk membuat cat. So itulah kegunaan unsur peralihan dalam kita punya kehidupan seharian. So boleh faham tak? Boleh. Senang je kan unsur peralihan ni? Senang. Okey, so kalau senang kita buat apa? Kita buat aktiviti. Latihan. Asyik nak buat latihan ni. Banyak. Okey, kita buat Game ke aktiviti. cikgu? Apa? Buat aktiviti apa? Okey, dengar dulu. Okey, aktiviti dia macam ni. Okey, kan cikgu nak habis mengajar kamu kan? So, cikgu nak buka kafe. Gitu dia punya cerita. So, cikgu nak jadikan kamu semua ni sebagai pekerja cikgu lah. Boleh tak? Boleh. So, kita akan tengok siapa. Lepas tu, kafe tu cikgu nak buat dekat setiap cawangan rumah kamu. Contohnya, Safia dekat Biong kan? Mak So, cikgu nak buat cawangan Biong. Okay, Nafisa dekat Ceh kan? Ya. So, cikgu nak buat cawangan dekat Ceh. Syiki dekat mana? Liman. Liman. So, cikgu nak buat cawangan kafe tu dekat Liman. So, kita akan tengok pekerja mana yang akan dapat paling banyak duit. Paling banyak keuntungan daripada kafe tersebut. Boleh tak? Gitu lah. Boleh. Okay, so nama permainan ni adalah kafe. Kejap Cafe. Kejap. So kamu boleh buka lah dekat kamu punya handphone ke yang kita dah main sebelum ni, Blue Cat. Blue Cat tu, nama web Blue Cat. Jap. Okay. Apa yang nama dia lupa lah. Sekejap. BLOOKET. Oh. Okey, dapat dah. Okay.
So, untuk kamu sediakan makanan dekat kafe tersebut, kamu ada 7 minit. Okey, so macam mana kamu nak main permainan ni? Kamu perlu jawab soalan untuk kamu sediakan makanan. Lepas tu kamu bagi makanan tu dekat kamu punya pelanggan. So, pelanggan akan bagi duit dan duit tu kamu boleh upgrade kamu punya kedai. Okey, boleh? Faham tak? Okay. Apa nama tadi? Siapa tadi? Blue Cat. Blue Cat. Cikgu dah tulis lah kat tepi ni. L-O-O-K-E-T. Okay, so masa dia 7 minit. Boleh 7 minit? Apa benda ni? Boleh. Permainan le. Awak kena sediakan permainan selama 7 minit. Sediakan makanan selama 7 minit. Boleh Okay. Sign up. Kejap, tak kena login lah cikgu. Tak, Kejap. korang tekan yang blue cat yang play. Sekejap cikgu bagi link. Okey. Oh tak. Nah. Apa ID? Okay, so kejap cikgu akan bagi nombor. ID dia. Tengok. Ya Allah, internet. Kejap cikgu punya benda-benda singtong juga. Okay. Kenapa tak ada tu balik dah masuk dah. Apa nombor dia? Kejap cikgu dah share dah tu. ID dia apa? Memang dah ada dah. Sekejap, loading. Okay. Nampak tak tu? Okay, cikgu nak semua masuk guna nama sendiri. Alin kan. Lagi Siti Hajah. Siti Hajah siang hari tu tak dapat main kan. Kejap. Apa benda ni? Apa Okay, semua dah masuk ke? Kejap, saya belum. Nangis dulu lah. Okay, kita tunggu Ifah Izzah nak masuk. Sabar. Izzah dah Ifah. Mana ni Ashraf, Amirul? Ashraf? Mana ada Ashraf? Cap? Tak, bukan. Kenapa dia orang tak masuk kelas? Oh. Tak tahu. Tak apalah. Ni Ifah ni. Ifah? Banyak pokok kot. Ifah Najihah. Ifah sampah-sampah. Lek. Aduh. Boleh. Tak apa. Kita Tak apa, main je lah. Alah. Tak apa ke korang? Kesian je. Alah. Cepatlah Ifah. Masuklah. Ya, saya panjat tiang elektrik lah. Tu. Terus masuk. Okay, boleh start Dah masuk, ui. Gitu. Okay, Let's go. kita start. Okay. Okay, 7 minit anda bermula sekarang. Apa ni? Oh.
Macam mana ni? Wush. Ifah terus upgrade. Tak, dia tunjuk tutorial. Saya tekan je. Kalau tak faham boleh main tutorial tu dulu. Majerin. Apa yang tadi? Saya dah cancel tutorial tadi. Cikgu. Apa Alin? Majerin jawab. Majerin tadi kita guna apa sebagai mangkil? Okey, tahu kan. Okey, Safia mendahului dengan Mio terus $71. Saya rasa Mio ni menang ni sebab dia ada kedai makan ya. OMG. Okey, 3 yang paling tinggi cikgu bagi bintang. Okey, Nafisa nombor 2, Ifah nombor 3. Masuk ke mana kan? Nampak maju ni. Okey, Alin baru nampak Alin budak girl Ush. Terus naik nombor 3 Alin. Okey, Alin dengan Nafisah. Seri. Ifah laju tu. Okey, soalan ni macam biasalah. Soalan dia akan berulang. So ingatlah jawapan dia tadi. Okey, Ifah mendahului dengan $406. Diikuti oleh Nafisah dengan $110 dan Mio dengan $80. Benda ni. Okey. Awak semua ada masa 4 minit lagi. Apa Syikir? Yang tu apa? Ha? Damn it. Itu ke salah. Safia tu $37 je. Sabar, kumpul roti dulu. Banyak sangat dia punya pilih macam-macam. Yang tidak boleh untuk tuan. Roti tak boleh. Hush. Alin dah mendahului. Okey, anda ada 3 minit lagi. Kamu semua ada 3 minit lagi. Ifah cakap line slow tapi dapat $910 ni je. Tak, saya pakai phone lain. Oh, okey. Tak Ini dah nyampak. tukar phone dah. Marah pula. First time ni Safia kalah ni. Saya penat. Pia tak makan lagi, siang Pia. Oh, okey. Tak apa, kelas kita lepas ni habis lah. Okey, lagi 2 minit. Dia orang ni banyak makan roti lah.
Shut up. Okay, 1 minit lagi. Oi, Safia tiba-tiba naik Okay, 30 saat. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Okey dah, tutup kedai. Dah habis kan? Okay, kita Weh, tengok siapa yang paling tinggi. Okay, siapa yang nombor 3? Tengok betul yang tekatnya cikgu. Mio mesti dapat nombor 1. Okay, Mio wawal. tiga-tiga ni akan dapat bintang. So Bio nombor 1, Ifah nombor 2 dan Safia nombor 3. Bunyi. Nombor 6 tak dikira Syakin. Okay, so kedai dah tutup. Lepas tu cikgu dah scam kamu semua. Cikgu dah ambil semua duit tu. Okay. Oh my god. Lipat polis. Okay, so sekarang nak tengok tak apa jawapan bagi soalan yang kamu dah jawab tadi? Jom kita sama-sama tengok. Nak. Okay. Sekejap kan? Okay, nampak tak? Okay. Okay, yang pertama, siapa-siapa baca soalan? Di manakah kedudukan unsur peralihan pada berkala unsur? Dekat mana? Antara 2 dan 13. 13. Pandai betul. 13. Okey, yang kedua, antara berikut yang manakah merupakan unsur peralihan? So betul tak kamu jawab tadi? ferrum. Besi dengan emas, iaitu Betul. aura. Besi adalah ferrum. Okey, seterusnya, apakah sifat bagi logam unsur peralihan? Okey, dia keras berbanding dengan logam kumpulan 1 dan 2. Dia juga mempunyai ketumpatan yang tinggi. Okay, seterusnya, apakah ciri istimewa beberapa unsur peralihan? Dia adalah mulu dan boleh bertindak sebagai mangkin. Mangkin ni apa tadi? Dia fungsi apa mangkin tu tadi? Mempercepatkan proses. Pandai. Okay, seterusnya, unsur yang manakah tidak dikategorikan sebagai unsur peralihan? Unsur apa? Cikgu dah bagi tahu mula-mula tadi. Scan something. Scandium dengan? Sodium. Scandium dengan apa? Dengan Haba? bukanlah. Okay. Dengan zinc Zinc. Scandium dengan zinc. Okey, seterusnya, apakah warna bagi ion ferrum 2? Hijau. Hijau. Betul. Okey, hijau. Makan hijau. Okey, Masih putih. seterusnya, antara berikut yang manakah bukan kegunaan unsur peralihan? Okey, membuat meja kayu. Betul ke membuat meja kayu ni? meja kayu. Bukan kan? Betul. Bukan. Kalau meja besi, logik tak? Bukan. Logik. Logik lah kan? Kita guna ferrum kan? Ya, logik. Seterusnya, unsur peralihan tidak boleh membentuk ion kompleks. Betul ke tak? Salah. Salah. Okey, seterusnya, unsur peralihan yang manakah digunakan dalam pembuatan margarin? Ada 2 unsur tadi. Satu apa? Platinum. Platinum. Lagi?
Platinum Platinum. dengan nikel. Nikel. Ha, pandai. Nikkel. Platinum tu sayur ke? Pisah. Rank. Bukan. Ha, ingat bukan sayur. Unsur. Dia ulang soalan aku. Ain dah lama sangat tak masuk kelas ni. Gurau-gurau. Unsur dengan sayur tak boleh tahan. Ain dah okey ke sekarang? Dah sihat ke? Dah boleh balik rumah. Ha, okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya, ferrum digunakan dalam proses Haber. Haber. Kita untuk hasilkan Untuk hasilkan Almonia. ammonia. Ammonia. Pandai. Ha. Okey, kromium mempunyai nombor pengoksidan iaitu positif 1 dan juga positif 2. Betul ke tak? salah. Salah. Dia ada positif 3 dengan positif 6 kan? Positif 3. So jawapan dia adalah salah. Okey, batu delima atau rubi mempunyai unsur peralihan. Apa lah soalan ni? Ni apa jawapan dia? Kromium tadi. Kromium. Okey, kalau nak tahu, buka muka surat 104. Kamu boleh tengok. Batu permata dengan unsur peralihan. Rubidium. So, kalau delima adalah ada kromium. Kalau nilam, dia ada ferrum dengan titanium. Kalau kecubung, dia ada mangan. Tak pernah dengar lah kecubung tu. Cikgu pun tak pernah dengar sebenarnya. Okey. Tapi kamu carilah sendiri, nama dia ada dalam nama lain lah. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, proses sentuh adalah proses yang menggunakan vanadium pentoksida sebagai mangkin untuk menghasilkan Asid sulfurik. Asid sulfur. pandai. Bukan asid hidroklorik. Bukan kan? Bukan. Okey, unsur peralihan ialah apa? Sure answer. Logam. Apa tadi lupa? Logam. Logam, Logam. Okey, seterusnya unsur peralihan bersifat mulu dan boleh ditempa. Betul ke tak? Betul. Okey, betul. So, kita tengok. Habis dah. So, itulah jawapan bagi soalan tadi. Okey, sekejap cikgu nak tengok peratusan kamu punya menjawab tadi. Lambatnya internet. Alah. Tak apalah. Okey, so itu je lah untuk aktiviti kita pada hari ni. So, kita akan buat untuk sesi yang seterusnya iaitu sesi refleksi. Boleh tak? Boleh. Okey, so sesi refleksi ni Boleh. cikgu namakan dia sebagai kawan beracun. Dengar tak cikgu beritahu apa? Kawan racun. Okey, Kawan kalau kita ada beracun. bola beracun, nama permainan ni adalah kawan beracun. Okey, cikgu akan pilih seorang pelajar untuk bagi tahu apa yang dia dah belajar pada hari ni. Lepas tu dia kena bagi tahu satu perkara yang dia dah belajar. Lepas tu dia kena panggil kawan dia yang lain sampai habis. Okey, kalau kawan dia tak menyaut, dia kena bagi dua perkara yang dia dah belajar pada hari ni. Boleh tak? Gila. Boleh. Okey, so sebagai ketua kelas yang berdedikasi dan bertanggungjawab, cikgu pilih Alin lah untuk berikan satu perkara yang dia dah belajar pada hari ini. Saya belajar unsur peralihan. Okey, unsur peralihan. Okey, seterusnya awak pilih siapa? Saya pilih Nadrah Nafisah. Nadrah Nafisah. Okey. Cikgu kena jerit dulu tau kalau nak panggil Nafisah. Apa? Tak.
Unsur peralihan terletak di antara kumpulan 2 dan 13. Ha, Dalam pandai. jadual berkala unsur. Pandai. Okey, seterusnya Nafisa pilih siapa? Safia. Tahu dah. Okey, Safia bagi satu perkara. Unsur peralihan ni dia boleh membentuk ion kompleks. Pandai. Awak pilih siapa lepas ni? Shikin. 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 Mengapa? Okey, Shikin, apa yang awak belajar? Contoh unsur peralihan termasuklah kromia, mangan, ferum dan kuprum. Okey, betul. Bolehlah diterima. Okey, Shikin pilih siapa? Ain. 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 Okey, bagi tahu cikgu apa awak belajar satu perkara dekat kelas pada hari ni. Ain. Bagi sifat dia Ain dengan Shikin ke? Lah. Unsur peralihan bersifat pepejal dengan permukaan yang berkilat. Pandai. Okey, betul. So, Ain pilih siapa lepas ni? Platinum bukan sayur. Platinum bukan saya. Ya, janganlah. Sekali sudah. Okey, tak apa. Kita belajar. Okey, Ain pilih siapa? Balkis. 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 Unsur peralihan mempunyai ketepatan yang tinggi. Okey, betul. Seterusnya? Aisyah. Aisyah. Siapa? Ya. Okay, apa awak belajar hari ni? Unsur peralihan dia ada ciri istimewa sebagai fungsi sebagai mangkin. Okey, pandai betul. Lepas tu Aisyah pilih siapa? Hajar. 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 Tak dengar suara Hajar hari ni. Hajar. Unsur peralihan dia membentuk ion berwarna. Okey. Lepas tu Hajar pilih siapa? Saya. Saya lah. Boy. Ifah. Ifah. Okey, Ifah sebab Ifah bersemangat bagi 2. Unsur Sekejap. Baru nak jap. Unsur peralihan dia ferum menggunakan proses Haber menghasilkan amonium. Okey. Amonia. Okey, seterusnya. Lagi satu platinum sayur proses apa ni? Oswald. Macam mana nak sebut? Cikgu saya nak jawab. Ingat saya Oswald. dulu. Acid nitric. Okey, last. Siapa last? Ifah pilih. Tak nak cakap ke? Iza ada Iza. Iza kan? Iza ada ke? Mio Iza. nama. Oh, Mio. Ada. Mio bising. Iza dah bagi jawab tahu. dah cikgu. Satu perkara. Satu. Dekat ambassador dengan apa? Nama dia lagi satu tu. Majeris. Tak dengar Iza. Mangan digunakan untuk membuat kaca tingkap berwarna. Dia kata mangan digunakan untuk membuat kaca tingkap berwarna. Okey, seterusnya. Last kali. Mio dah jawab. Mio dah jawab. Nipu. Dekat chat. Oh, jahat. Dia kata rumah bising. Oh, okey. Belajar buat margarine. Bila cikgu ajar buat margarine? Belajar buat margarine dan untuk peralihan mulu. Okey, so itulah kelas kita pada hari ni. So, apa yang kita dah belajar tentang unsur peralihan. So, kita dah habis lah bab 4. So, itu saja. So, Bab 5. nanti hari Khamis nanti kita akan mula belajar tajuk bab 5 iaitu Sebatian. Ikatan kimia. Ikatan kimia. Okey, so terima kasih kerana dah masuk kelas cikgu pada hari ni. Cikgu. Ya? Nanti send slide. Boleh. Okey, so ada apa-apa soalan tak? Terima kasih. Tak ada kan?
Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. So terima kasih sebab dah masuk kelas cikgu pada hari ni. So kita jumpa hari Khamis nanti. Cikgu harap semua boleh masuk lah. Okey. Terima kasih. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.